Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya daripada Kumpulan 8 serta rakan-rakan akan membentangkan tajuk yang kami pilih iaitu Baju Kurung. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu Encik Abbas Ali bin Mira Hussein, nombor matrik 290551, Fikri Nurwijaya bin Endro Widoyoko 290585, Mardia binti Muhammad Yusof 290608, saya Liliana Putri binti Ridwan 290602 dan yang terakhir ialah Syahila binti Nordin 290824. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Liliana Putri binti Ridwan, nombor matrik 290602. Saya akan membentangkan tentang pengenalan baju kurung. Istilah baju kurung yang secara kasarnya diterjemahkan kepada pakaian yang tertutup merujuk kepada pakaian tradisional Melayu yang bermula sejak dari abad ke-15. Walau bagaimanapun, pada hakikatnya pakaian lelaki dan wanita menggunakan nama baju kurung di Malaysia. Pakaian lelaki pula dikenali sebagai baju Melayu. Baju kurung asalnya dibuat oleh sekurang-kurangnya 200 tahun dahulu oleh Kesultanan Melayu Johor, dan kejayaannya di Malaysia moden boleh dikaitkan dengan popularitinya semasa pengislaman Malaysia pada tahun 1970-an dan 1980-an. Walau bagaimanapun, reka bentuk yang baru mengandungi sedikit rasa barat telah muncul dari masa ke semasa. Baju kurung telah dipakai secara tradisi pada hari-hari yang penting seperti perkahwinan ataupun sambutan hari raya. Memilih pakaian perayaan untuk sambut perayaan adalah bahagian yang paling menarik untuk membuat persiapan raya seperti Raya Aidilfitri ataupun Raya Aidiladha. Pelbagai jenis baju kurung dicipta untuk memenuhi keperluan orang ramai mengikut pertumbuhan fesyen yang moden dan ketersediaan pelbagai warna dan pilihan sulaman. Malah 90% daripada wanita Melayu menganggap baju kurung itu cantik dan lebih disukai untuk dipakai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fikri Nurwijaya akan membincangkan tentang asal-usul baju kurung. Umumnya, baju kurung ini dipakai oleh lelaki dan perempuan Melayu. Tetapi untuk lelaki lebih dikenali sebagai baju Melayu. Baju kurung adalah tradisi dalam kalangan orang-orang Melayu Islam. Pada asalnya, pakaian ini bertujuan dan berfungsi untuk melindungi tubuh badan manusia dari panas dan dingin. Tetapi ini bukan tujuan semata, malah memiliki nilai-nilai sejarah dan budaya yang mencerminkan masyarakat Melayu. Selain itu, baju kurung ini juga melambangkan keunikan budaya, adat istiadat dan mencerminkan peradaban suatu bangsa. Seterusnya, pengaruh agama Islam memainkan peranan penting kepada sejarah dan perkembangan evolusi baju kurung. Kemasukan Islam bermula lebih kurang pada abad ke-7 di semenanjung Tanah Melayu apabila kedatangan pedagang-pedagang Arab. Lama-kelamaan, nilai-nilai dan pengaruh budaya Timur Tengah mempengaruhi pemakaian masyarakat tempatan. Islam datang lebih kurang selepas 800 tahun dari mulanya dan baru bertapak di Melaka. Pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, kira-kira 6 abad yang lalu, baju kurung telah wujud dan dipakai oleh masyarakat Melayu. Warga Islam juga warga istana menggunakan baju kurung sebagai pakaian harian, dan menurut sejarah, Sultan Mansur Shah, pemerintah ke-6 Melaka, melarang pemakaian kain pelikat kerana dianggap kurang sopan dan bertentangan dengan asas ajaran agama Islam. Garis panduan dan contoh baju kurung secara beransur-ansur berubah mengikut kesesuaian syarak agama Islam dan menjadi contoh di khalayak masyarakat ramai. Peranan Sultan itu sendiri berkait dengan evolusi baju kurung semasa pemerintahan Kesultanan Melayu. Dan seterusnya, yang terakhir sekali, baju kurung pada pasca perang di Tanah Melayu. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan British telah meninggalkan Tanah Melayu pada September 1945, perubahan besar telah berlaku yang dibawa oleh British kepada pentadbiran dan kemajuan yang berlaku. Penjajahan British terhadap Tanah Melayu juga mempengaruhi baju kurung dengan wujudnya media massa pada ketika itu. Oleh sebab itu, pengaruh asing terutamanya filem dan majalah fashion ini memberi idea untuk mengubah agar sesuai dengan persekitaran, gaya hidup dan trend. Kain kelubung iaitu tudung digantikan dengan selendang
yang dikatakan lebih mudah dipakai. Ini berlaku sekitar tahun 1950-an. Apabila menjelang tahun 1960-an, iaitu pasca kemerdekaan Tanah Melayu, turut membawa perubahan minda dalam kalangan wanita. Mereka telah berkerjaya dan tidak lagi berada di Takuk Lama semasa sebelum kemerdekaan. Pada masa ini, wanita menceburi bidang menjahit dengan lebih profesional dan hasilnya ukuran yang lebih sistematik dan tepat menjadikan rekaan dan potongan baharu baju kurung. Assalamualaikum, saya Syahila binti Nordin, nombor metrik 290824. Ingin membentangkan tentang peranan baju kurung. Baju kurung digunakan dan diperagakan untuk majlis tertentu seperti majlis rasmi, majlis keagamaan, majlis perkahwinan, kenduri serta perayaan. Baju kurung adalah baju rasmi kaum wanita khususnya di Malaysia. Pakaian ini juga digunakan di sekolah dan mempunyai reka bentuk yang khusus. Baju kurung juga menjadi pelengkap kepada sesuatu perkahwinan dengan reka bentuk serta perhiasan yang menarik seperti labuci, manik, sulaman dan kerawang. Di era ini juga pemakaian baju kurung bukan saja diterima oleh masyarakat Malaysia, malahan seluruh dunia. Baju kurung adalah baju yang selesa dan menutup aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Abbas Ali bin Mira Hussain, nombor metrik 290551, akan menerangkan jenis-jenis baju kurung. Baju kurung Teluk Belanga atau dikenali sebagai baju kurung Johor sangat popular di negeri Johor dan ianya diperkenalkan semasa pemerintahan almarhum Sultan Abu Bakar tatkala almarhum bersemayam di Teluk Belanga, Singapura dan berpindah ke Tanjung Puteri pada tahun 1866 dan kini dikenali sebagai Johor Bahru. Baju kurung Cekak Musang merupakan baju kurung yang seakan sama dengan baju kurung Teluk Belanga, kecuali yang membezakannya adalah pada bahagian lehernya, iaitu baju kurung Cekak Musang mempunyai kolor. Kedudukan kolor tersebut menegak dan hanya selebar satu jari sahaja, manakala pada bahagian kolor mempunyai bukaan yang panjang serta berkancing dan biasanya mempunyai satu kancing pada kolor, 2 atau 3 lagi kancing pada bukaannya. Baju kurung Kedah merupakan baju yang dipercayai berasal dari selatan negara Thailand. Berikutan baju tersebut menyerupai blaus pendek yang dibuat singkat sampai ke paras punggung dan ciri-cirinya terdapat daripada baju yang longgar. Baju ini juga dijadikan sebagai pakaian harian atau pakaian basahan. Kebiasaannya, pakaian ini dipakai oleh mereka yang berumur kerana wanita muda kurang berminat dengan pakaian ini. Walau bagaimanapun, ia kembali popular dan diminati oleh golongan muda apabila diberi suntikan baru dan gaya moden. Baju kurung Melaka pula, apabila wanita Melayu Melaka lebih selesa memakai jenis baju kurung Teluk Belanga. Baju kurung Melaka mempunyai keunikan tersendiri dengan menghiasi sibar layang yang dihasilkan dari baldu serta manik dan labuci berserta dihias pada bahagian dada busana tersebut. Baju kurung Pahang juga dikenali sebagai baju kurung Riau Pahang kerana mempunyai pertalian sejarah di antara kedua negeri, iaitu negeri Riau dan Pahang. Baju berkolor tinggi ini amat unik dan menarik dipakai bersama-sama dengan 7 atau 9 butir butang. Kebiasaannya baju ini juga dipadankan dengan kain selasih kerana ia dikatakan simbolik sejarah pertalian negeri Riau dan Pahang. Baju kurung ini juga diperkatakan menyerupai habaya yang berasal daripada Turki kerana labuhnya sehingga ke paras buku lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardah binti Muhammad Yusof, nombor metrik 290608, akan menerangkan tentang kajian yang telah kami lakukan mengenai penerimaan baju kurung sebagai pakaian harian di Malaysia.
Latar belakang kajian. Tujuan kajian ini adalah bagi mendapatkan pandangan orang ramai mengenai baju kurung sebagai pakaian harian. Kajian ini dilakukan secara atas talian dengan menggunakan Google Form dan dikongsikan dengan responden melalui aplikasi WhatsApp. Seramai 144 responden yang telah dipilih secara rawak telah menjawab soal selidik ini secara atas talian. Daripada semua jumlah tersebut, 107 responden adalah wanita dan 37 orang lagi adalah lelaki. Responden berumur dalam lingkungan 21 hingga 50 tahun ke atas. Secara keseluruhannya, hasil daripada kaji selidik yang telah dilakukan, didapati kebanyakan masyarakat kita sangat setuju untuk menjadikan baju kurung sebagai pakaian harian kerana faktor fizikalnya yang dianggap sopan dan menganggap baju kurung sebagai lambang budaya bangsa Malaysia itu sendiri. Namun begitu, kerana faktor fizikal baju kurung ini juga menjadi halangan kepada setengah responden untuk menerimanya sebagai pakaian harian kerana tidak bersesuaian dengan situasi dan aktiviti pada hari tersebut. Okey, secara kesimpulannya, pemakaian baju kurung memberi banyak manfaat serta keselesaan kepada kaum perempuan, terutamanya pada semua peringkat umur. Ini dapat dilihat melalui rekaan serta penggayaan mengikut tata cara pakaian tradisi masyarakat Melayu yang berlandaskan agama Islam. Sekaligus, ia tak merendahkan bentuk tubuh badan dan dapat melindungi maruah mereka dari ancaman anasir-anasir yang kurang baik. Baju kurung juga dilihat sesuai untuk dipakai ketika mengerjakan ibadah solat. Reka bentuknya yang longgar dan menutup aurat. Sekian, terima kasih.